pagi esok lepas daripada lebih kurang dalam sebelum subuh ustaz kita akan berangkat. Lepas pada portal buka, dia akan sembahyang di Masjid Jamek, dia akan terus berlangsung di Selangor. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita jumpa ustaz kita ceramah, itu kita nak cerita sikit berkenaan dengan ustaz kita, iaitu ustaz kita berasal daripada kampung Jitra, Kedah, Janglun, ataupun Kok Dian, banyak nama dia. Iaitu ustaz asal daripada kampung Jitra, Kedah, dan anak kepada bekas mufti Kedah, Datuk Syekh Badaruddin bin Hadi Ahmad. Dan ustaz kita pernah belajar di Maktab Pengajian Islam Kedah selama 9 tahun. Sekarang ustaz kita bertugas sebagai ketua gabungan institusi, yaitu Pondok Tahfiz dan Ilmu Sunni, Pondok Tahfiz dan Ilmuwan Sunni. Itulah sekadar sedikit pengenalan ustaz kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak melewatkan masa pihak majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz kita, Ustaz Muhammad Husain bin Datuk Syekh Badaruddin, untuk memberi ceramah kepada kita pada malam ini dengan tajuk keajaiban sedekah. Dengan segala hormatnya majlis dipersilakan, wa tafadhal ma'dzura. Sila Bapa. Dia duduk ke belah kanan. Duduk belah kanan. Minta izin nak kecek apa? Kecek macam bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا
wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Shadaqallahul azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dirahmati lagi dikasihi al-fadil Tuan Pengerusi Majlis ceramah dan sambutan kita pada malam ini, yang saya hormati, lagi dikasihi, lagi dikagumi sahibul fadilah Tuan Guru Baba Haji Karim, selaku sahibul bait tuan rumah kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia Baba di dalam ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan kesihatan kepada Baba untuk terus membimbing ummah ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di atas segala usaha yang dilakukan oleh pihak Baba dan pihak pondok. Mudah-mudahan segala amal ibadah, segala amal kebaikan yang dilakukan sewaktu hidup ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebaikan untuk Baba di dunia serta di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang saya hormati barisan kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir, berada, berkumpul pada malam ini, mudah-mudahan di bawah naungan rahmat, kasih sayang serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran saya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada saya untuk hidup di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita yang tidak putus. Diberikan kesihatan yang baik, diberikan kemurahan rezeki kepada kita untuk menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita doakan agar nikmat yang sebegini rupa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehingga kita balik bertemu dengan Allah Azza wa Jalla kelak insya-Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Malam ni saya nak bercakap pun saya rasa susah tuan-tuan ni. Yang pertama, saya daripada Kedah nak bercakap dengan orang Bentong ni tuan-tuan, beza cara kita bercakap. Tuan-tuan kecek cara tuan-tuan, saya cakap cara saya. Orang Kedah dengan orang sini bahasa agak berbeza, walaupun tak banyak tapi agak berbeza. Saya nak kecek Betong, saya tak pandai tuan-tuan. Baik, inilah kali yang pertama saya sampai ke tempat tuan-tuan ni. Saya tak pernah sampai ke Betong Thailand ni tuan-tuan. Inilah kali yang pertama saya sampai ke tempat tuan-tuan ni. Nak cakap tak erti. Saya tanya kepada kawan-kawan saya yang pandai bercakap Thailand ni tuan-tuan, yang pandai bercakap ni, dia orang Malaysia tapi dia duduk mari, dia pandai bercakap. Saya tanya macam mana nak bercakap Thailand ni mudah macam mana? Dia kata, ustaz tak payah, ustaz kahwin dengan orang sana seorang, insya-Allah pandai bercakap. Jadi saya ni tak sempat nak buat benda tu apa.
tak sempat. Jadi malam ni saya nak cakap, kalau ada benda yang tuan-tuan tak faham, saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Siapa suruh tuan-tuan panggil saya? Saya nak cakap bahasa sini saya tak erti. Nak cakap bahasa sini macam mana? Nak kecek Kelantan pun tak erti tuan-tuan. Nak kecek Kelantan pun tak erti, tambah nak cakap bahasa betul lagi jauh lah tuan-tuan. Jadi saya cubalah usaha untuk memenuhi. Datangnya sini tuan-tuan sekadar memenuhi hajat dan permintaan daripada pihak madrasah. Demi Allah, saya datang bukan tujuan saya nak mengajak orang sini, nak bicara, nak bagi kuliah, nak menyampaikan ceramah. Itu bukan niat utama. Kalau kehadiran saya daripada Malaysia ke Bumi Betong Thailand ini tuan-tuan, untuk saya mengajar orang sini, silap banyak saya ibu, silap banyak saya ayah. Bapa, kenapa? Kerana orang sini lebih alim daripada saya. Apatah lagi tuan-tuan, duduk di sini ada Baba Karim. Ni baba pula naik duduk pentas, duduk sebelah pula nak kecek membayar tuan-tuan. Takut cakap silap, takut baca hadis baris tak betul, takut baca ayat Quran baris tak betul. Kalau niat saya datang di sini untuk mengajar, salah dan silap besar saya. Tetapi kehadiran saya di sini yang seperti saya katakan tadi, untuk memenuhi hajat daripada tuan sekolah, tuan madrasah, tuan pondok ini. Dan yang keduanya, untuk sama-sama kita menghubungkan silaturahmi di antara umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita berbeza negara, walaupun kita dipisahkan dengan sempadan Thailand dan Malaysia, tetapi umat baginda sallallahu alaihi wasallam, selagi mana kalimah yang diucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak ada sempadan, tidak ada border yang dapat memisahkan kita. Insya Allah. Tuan-tuan, para hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk yang diberikan kepada saya untuk bicarakan malam ni adalah ajaibnya sedekah. Saya yakin dan percaya tuan-tuan pun tahu dah tentang sedekah. Sebab tu bila diminta saya bercakap tentang sedekah, saya kata pada dalam diri saya kata benda ni tak perlu kita nak cakap dah tuan-tuan, tak perlu kita nak ceramah dah, cuma tinggal untuk kita lakukan dan kita amalkan, itu saja. Semua kita tahu dah. Tambahan pula kita nak mendirikan madrasah kita di belakang ni. Tuan-tuan boleh tengok lah, malam ni mungkin tak nampak lah gelap, bagi esok tuan-tuan mai tengok, dah naik dah bangunan satu tingkat. Sini panggil apa? Salapih. Salapih. Apa nak? Salapih. Kalau Kedah, kalau Malaysia dia panggil satu tingkat, sini dia panggil salapih ni. Tuan-tuan boleh tengok tempat ni, tempat yang menunggu kita semua untuk siapkan, nak menempatkan pusat pengajian anak-anak orang Islam. Sini, saya bila datang ke Thailand ni tuan-tuan, terutamanya bila saya datang tengok pusat pengajian yang sedang mencari dana untuk menyiapkan bangunan ini tuan-tuan, saya teringat kisah ketika mana saya sampai ke Bumi Yala. Wilayah tuan-tuan inilah Bumi Yala sana tuan-tuan, iaitu Jisdah. Sini panggil Jisdah bapak. Jamiah Islam Syekh Daud Al-Fatani, dekat dengan Pondok Haji Harun sana tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi tengok Jisdah sekarang ni tuan-tuan, dah berwajah baru. Ketika mana saya sampai pada tahun 2017, dibawa oleh seorang daripada Malaysia sampai ke sana. Saya tak tahu, kata Jisdah ni bangunan dia agak daif, dan boleh dikatakan terlalu daif.
tempat yang nak menempatkan anak-anak orang Melayu Islam ni belajar. Tempat untuk bangsa kita belajar. Saya bangsa Melayu, tuan-tuan bangsa Melayu, sama apa-apa kan? Tuan-tuan agama Islam, saya agama Islam, sama tuan-tuan. Sebab tu saya katakan sempadan negara tidak boleh memisahkan kita. Ya, tuan-tuan nak masuk ke Malaysia kena cop pasport, kena cop border pass. Saya nak masuk tadi pun cop pasport, cop border pass. Sampai dekat immigration Malaysia, dia tanya, ustaz nak pergi mana ustaz? Jadi saya sampai tadi, ustaz nak pergi mana ustaz? Seorang-seorang ni. Saya kata tak, saya berempat, 3 dah cop, tinggal saya seorang je. Ustaz nak masuk buat apa? Saya kata nak masuk ceramah. Ceramah kau cari Tino? Saya kata ceramah, bukan nak cari Tino, nak ceramah. Masuk pula dekat immigration Thailand. Dia cakap siam, saya haram sepatah, tak faham, saya angguk ya. Yang saya tahu kap kungkap. Yang tu yang saya tahu. Dia cakap kok perap sepatah haram, saya tak faham. Saya senyum ya. Saya takut jawabnya silap, tak lepas masuk ke Thailand lagi. Sempadan. Tetapi atas nama bangsa Melayu, atas nama umat Islam, kita tidak dipisah dan kita tidak boleh dipisahkan oleh apa-apa sempadan. Saya masuk ke Jeddah, saya tengok, inikah yang dinamakan Jamiah Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani bukan orang Kedah dan bukan orang Malaysia, tetapi jasanya sangat besar kepada umat Islam di Nusantara ini tuan-tuan. Asalnya daripada bumi tuan-tuan, asalnya daripada negara tuan-tuan, daripada bumi Fatani, tetapi jasanya sangat besar kepada umat Islam di Nusantara ini. Saya katakan, adakah ini sebuah pusat pengajian yang bernamakan Syekh Daud Al-Fatani? Kali pertama saya menjejakkan kaki ke bumi Jeddah, saya melihat anak bangsa saya yang belajar di bumi Yala dalam bangunan yang agak daif, sedangkan kami yang berada di Malaysia belajar dalam bilik yang berhawa dingin. Sini dia panggil apa? Aircon. Aircon juga ini apa? Aircon. Aircon ustaz, aircon. Air. Oh, air. Air. Kalau pergi dekat balik air tu air. Tu yang saya kata saya payah nak cakap bahasa tuan-tuan. Saya di Kelantan pun saya jarang ceramah tuan-tuan. Nak kecek tak erti, kecek takut silap. Saya ni pula orang yang istiqamah, bukan orang yang munafik. Pi sini tak ada pendirian, pi sini tak ada pendirian. Saya ada. Di mana saya berceramah, saya tetap mempertahankan kekedahan saya. Saya ceramah di Singapura, saya bercakap Kedah. Saya ceramah di Indonesia, saya bercakap Kedah. Malam ni saya datang ke Thailand, saya bercakap Kedah. Tuan-tuan nak faham, tak faham sudah. Saya kata, umat Islam di Yala yang belajar di Jamiah Syekh Daud Al-Fatani, kelas dinding pun tidak ada. Kami di Malaysia belajar dalam bilik yang ada air. Terdetik dalam hati saya kata, aku nak jawab apa di hadapan Allah Ta'ala kelak. Allah mengizinkan kaki aku memijak bumi Yala, melihat dengan mata dan kepala aku sendiri bagaimana nasib umat Islam di sini nak belajar. Saya sebut dekat rektornya, saya sebut dekat pensyarah-pensyarahnya, pimpinan Jeddah. Saya kata, insya-Allah selagi mana ana hidup, ana akan cuba ikhtiar bantukan
sebanyak mana mungkin dana yang anda boleh cari di Malaysia untuk membangunkan Jisda. Alhamdulillah, biiznillah, keikhlasan mereka yang berada di bumi Jisda, dalam tempoh 2 tahun kita dapat bangunkan suatu bangunan pengajian 4 lapis dan sebuah masjid yang boleh menempatkan ratusan orang yang menelan belanja masjid itu saja, seingat saya 14 ataupun 15 juta baht. Siap, alhamdulillah bawah. Itu dalam keadaan bangunan yang belum ada. Ini dah 60%, 40-50% sudah siap tuan-tuan. Jadi malam ni kita nak lancar dana Ustaz kan. Jadi kita nak lancar dana, ada orang angkit kutip seorang-seorang. InsyaAllah ibu-ibu tengok kalau ada apa dekat jari, ada apa dekat leher ni, buang. Rantai mah, gelang mah, cincin mah, tapi mah original lah, jangan mah tipu. Bubuh dalam tabung tu, insya-Allah Allah Taala balas dengan balasan yang besar. Nanti kita ceritakan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, kalau silap bapa boleh perbetulkan. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tuan-tuan, para hadirin sekalian, surahnya saya tak ingat, ayatnya berbunyi sebegini: A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa'asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Shadaqallahul azim. Ayatnya lebih kurang bunyi macam tu. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perbandingan dunia ni kata Allah seumpama air embun yang turun pada waktu malam. Air embun, sini panggil apa Ustaz? Air embun lah, air embun. Tuan-tuan bangun pagi-pagi nak pergi solat subuh, jalan atas rumput, atas tanah, dia ada air, tu nama dia air embun. Allah Ta'ala kata dunia ni umpama air embun. Air embun, Allah Ta'ala kata kita jaga pagi ada air tuan-tuan, jalan atas rumput ada air embun apa semua. Cuba tuan-tuan tengok pada jam 11 pagi, bumi yang dibasahi dengan air embun, akhirnya air tu ke mana? Allah Ta'ala kata fa'asbaha hashiman tadruhu ar-riyah, hilangnya air itu bila mana angin datang. Angin tiup, air yang ada atas rumput, air yang ada atas daun hilang, diterbangkan oleh angin, kering. Macam itulah dunia, Allah Ta'ala kata. Tuan-tuan hari ini tuan-tuan cari dunia ni, tuan-tuan buat macam-macam untuk dapatkan dunia. Allah Ta'ala kata dunia ni pula, Allah Ta'ala kata al-mal wal banun zinatul hayati dunia, perhiasan atas dunia yang manusia cari ni kata Allah dua. Yang pertama kata Allah al-mal, harta benda. Yang kedua wal banun, anak pinak. Tuan-tuan, ni saya nak tanya ibu-ibu ni, dengar tak saya bercakap ni? Kau tuan-tuan pakai tidur Melaka dalam kemah tu, diam yang nampak duk anggur ingat ke setuju, cek-cek lena. Saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan ni, dekat ibu-ibu ni saya nak bagi tahu ni. Dengar tak? Dengar tak? Sini panggil apa? Makcik, mokcik ah. Mokcik ah. Ha, ni mokcik dengar ni. Dengar tak saya duk cakap ni? Saya nak pesan, bukan nak ugut, nak pesan dekat mokcik-mokcik ni. Baru ni saya pergi ceramah satu tempat, ada makcik tu tidur tengah saya ceramah. 3 hari lepas tu meninggal dunia tu makcik tu. Jangan duk tidur tengah saya ceramah, banyak dah orang meninggal tengah saya ceramah dia tidur tu.
Tak percaya try tidur tengok malam ni 3 hari nanti tengok hidup ke tak lagi. Try tengok malam ni gelap apa? Try tengok. Oh suka dia. Try tengok. Saya nak tanya kepada makcik-makcik ni, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, hidup di dunia ni manusia cari 2 benda. Apa dia 2 benda tu Ustaz? Yang pertama Allah Ta'ala sebut manusia cari al-mal, harta benda. Inilah hidup kita tuan-tuan. Bangun pagi berniaga, bangun pagi menoreh. Kalau di Betong ni ramai orang Betong ni kerja apa? Noreh. Noreh noreh. Noreh. Oh dia kata Ustaz susah tak nak noreh hujan. Saya tanya orang dekat rumah saya, dia noreh tapi kaya. Saya ada tanya, macam mana yang mu boleh kaya ni noreh ni? Dia kata ada cara nak noreh bagi kaya Ustaz. Cara dia macam mana? Cara dia masa noreh kebun kita, masa kutip sekerat, ambil yang kawin setengah, dia kata. Oh saya kata hang buat macam tu mudah. Noreh, bagi-bagi noreh. Duk rokok depan pokok getah tu 200 pokok, dia boleh rokok bagi-bagi buta. Nak rokok dekat Allah 2 rakaat tak boleh. Ni manusia. Tak noreh kena rokok, mana boleh berdiri tegak, kena rokok. Pagi-pagi ni makcik-makcik keluar rumah, pergi noreh. Nak cari apa dia? Nak cari harta. Sebab apa nak cari harta? Itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut. Sebut apa? Orang ni hidup, hamba dia hidup di dunia, benda yang pertama mereka cari adalah harta. Tipu je tuan-tuan ni orang yang hidup di dunia ni tak cari harta. Ustaz cari dah harta? Cari. Sebab apa dia? Kalau kita tak ada harta, kita nak hidup macam mana, nak duduk macam mana atas muka bumi ni? Cari piti, nak buat rumah. Cari piti, nak nikah. Mau tak ada piti, bini pun belah, lari. Makcik boleh duduk ke kalau tak ada piti, makcik? Ha, makcik? Hei. Oh, suka dia. Kita ceramah dia suka. Makcik boleh duduk tak kalau tak ada duit dalam hidup ni, makcik? Nak beli beras, tak ada piti. Nak beli ikan, tak ada piti. Nak beli sayur, tak ada piti. Tok laki kata sabar, sabar pelah otakmu, dia kata. Nak terkedarah pun tak ada piti, duk sabar, sabar. Kerja duk kedarah rokok. Lari. Jumpa babo, jumpa tok qadi, lari. Oh tak tahan dah, tak boleh tahan, dia kata tak boleh tahan dah. Nak kena lari, tak ada piti. Duk rumah buat mentua daripada mula nikah sampai hari ni, boleh ke? Tak selesa. Buatlah rumah buruk-buruk pun rumah kita, makcik oi. Nak buat rumah kena ada piti. Bukan ada bulu, ada piti. Kena ada. Allah Ta'ala sebut benda yang pertama manusia akan cari atas muka bumi ni apa dia? Yang pertama al-mal, harta benda. Yang kedua Allah Ta'ala sebut wal banun. Manusia cari apa atas dunia ni? Yang kedua manusia cari anak pinak. Inilah masa kita dihabiskan tuan-tuan atas muka bumi ni. Masa kita dihabiskan dengan 2 benda ni, daripada pagi sampai malam, daripada pagi sampai malam. Sebab apa dia? Nak cari harta benda. Lepas tu nikah, ada anak-anak, nak kena besarkan anak-anak. Tak cukup seorang, dia cari 2. Tak cukup 2, dia cari 3. Bukan bini, anak. Anak. Ni bapa minum dulu. Bismillah, bapa minum dulu. Minum dulu. Bapa minum dulu. Bismillah. Ada harta, cari harta. Lepas tu nak nikah. Sama dengan kami belah Malaysia tau. Bini pertama Malaysia, bini nombor 2 Thailand. Sebab apa? Nak meramaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata
cari dua benda ni. Perhiasan hidup ni dua benda ni, al-mal wal banun, zinatul hayati dunia, perhiasan kepada hidup kamu di dunia. Habis tu orang kata, salah ke ustaz? Ada orang tanya, kita nak cari harta benda ni salah ke ustaz? Jawapannya tak salah. Oh, dia kata, ustaz, hidup ni jangan duk kira dunia ustaz, kena zuhud. Zuhud ni macam mana? Mu bodoh, mu jangan duk kecek. Masalah orang hari ni, tuan-tuan bodoh tapi nak kecek. Nak cakap dia bodoh tapi dia nak cakap. Yang tu yang pecah belah habis masyarakat tu, kerana bodoh. Dia tak mengaku dia bodoh, dia duk rasa dia pandai tapi dia bodoh. Baba mengajar, dia tak mari dengar, bodoh, sombong, duk rasa alim padahal bodoh. Banyak kali bodoh malam ni. Ni sebab apa yang kita nak bangunkan madrasah Darus Saadah ni? Sebab tak nak bagi orang betul jadi bodoh. Hari ni ramai orang dia bodoh rasa alim. Pecah belah masyarakat kerana orang bodoh ni lah. Oh, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Ni masalah ni. Selawat ramai-ramai bid'ah, qunut subuh bid'ah, pecah belah masyarakat. Mu bodoh, mu duduk diam lah. Oh, bodoh ni tak boleh nak ngajak pun tak boleh bodoh ni. 7 keturunan bodoh semua. Ustaz kata kat siapa? Ustaz tak kata kat siapa? Oi, ada orang terasa padan muka. Aku tak kata dekat mu yang mu duk terasa pasal apa? Ni kata dekat orang Malaysia ni. Sini ada jenis tu. Ada macam tu tuan-tuan? Tak ada kot. Ada tak? Ada juga. Ada tak apa? Ada. Kunut tak boleh, pokmu tak boleh. Tahlil tak boleh, tokmu tak boleh. Mu bodoh, mu duduk diam. Oh, dia rasa dia pandai, dia ada PhD, dia ada doktor. Oh, dia rasa dia pandai pada baba-baba ni. Oh, baca kitab pun baris tak betul rasa pandai. Cesh. Tak ada aku nak respect orang macam ni, tak ada aku nak rasa nak hormat orang macam ni. Saya bodoh, saya tahu kata saya bodoh. Sebab tu saya tak nak kata kat ulama. Sebab apa? Sebab saya bodoh. Bodoh kalau dia sedar diri kata dia bodoh, senang. Hai jenis tak sedar diri yang dia bodoh, ni masalah. Tu yang saya sebut di Malaysia tu, kalau tak tahu jangan duk buat pala tahu. Nanti orang tahu kata mu tak tahu, mu tak tahu kata orang tahu kata mu tak tahu. Ni masalah tuan-tuan. Kalau bodoh duk diam-diam. Oh, orang tak tahu kata mu bodoh, ni mu bodoh, mu duk kecek, mu tak tahu kata mu bodoh, orang tahu kata mu bodoh, mu tak tahu kata mu bodoh. Ni masalah ni. Dia kata kat kita, ustaz, zuhud lah ustaz. Dia tengok ustaz naik kereta besar. Oh, ustaz ni dunia ni, cesh. Dia tengok ustaz buat rumah besar, ustaz ni dunia ni. Dia tengok ada orang pakai baju yang comel-comel, oh dunia ni. Kita kena zuhud ustaz. Apa makna zuhud? Mu kecek, mu bagi tahu, mu wayak. Apa makna zuhud? Zuhud ni ustaz, kain pelekat selai. Kain pelekat tu lah buat kerja, kain pelekat tu lah pakai tidur, kain pelekat tu lah pergi mengaji, kain pelekat tu lah solat, kain pelekat tu lah semuanya kain pelekat selai tu lah. Tu bukan zuhud, tu mu susah. Zuhud ni makna apa zuhud? Ta'rifan ulama, syarah ulama kepada zuhud ni banyak. Antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Itu makna zuhud. Kamu nak harta, ambil harta. Jangan disebabkan harta tu kamu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu makna zuhud. Ambil dunia untuk Allah. Jangan ambil dunia sampai lupa kepada Allah. Faham ke tak? Faham ke tak? Hai orang betul, faham ke tak? Jawablah.
Tuan-tuan dengar ceramah saya, tuan-tuan tak boleh tidur punya. Saya nampak tuan-tuan mengantuk, saya tanya. Sebab tu jangan tidur maklumlah, jangan duduk lena tengah saya ceramah. Ramai dah yang lena tidur tengah saya ceramah, 3 hari lepas tu dia meninggal dunia. Saya bersadarkan tadi. Jangan buat, tak sempat raya meninggal. Betul tak makcik? Ambil dunia. Ustaz, ya, saya nak jadi orang kaya Ustaz. Silakan. Jangan kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Tuan-tuan bayang kalau kita tak ada duit tuan-tuan, macam mana kita nak bangunkan madrasah kita ni tuan-tuan? Berapa ratus ribu lagi yang diperlukan? Berapa lagi Ustaz? Duit Malaysia berapa duit Malaysia? Jangan duk cerita duit bat, saya tak faham duit Malaysia. 300,000. Sini maknanya 3 juta. 3 juta bat lagi tuan-tuan nak perlukan. 300,000. Saya tengok 300,000 ringgit, 3 juta bat ni tak banyak. Hoi, tak banyak Ustaz. Ya, tak banyak. Tak banyak tuan-tuan. Kalau dengan keadaan yang datang malam ni, tuan-tuan cuba tengok ramai malam ni tuan-tuan. Hujan-hujan ni pun ramai ni. Dah dekat nak penuh kemah ni. 40,000 orang ada ni saya tengok ni. Yang tak duduk atas kursi itu jin Islam, jangan duk gagu. Ada tu. Sebab hujan, kan hujan nak buat macam mana hujan? Bapa kata bagi tadi kemarin elok dah, mana hujan nak buat macam mana tu kerja Allah, bukan kerja kita tuan-tuan. Cuma hujan-hujan ni orang tak ceramah, orang balik tidur peluk bini sedap. Ceramah hujan-hujan ni tak sedap. 3 juta tak banyak. Saya nak sebut 3 juta tak banyak. Kalau 300,000 ringgit tak banyak tuan-tuan. Kalau kita cari seorang 1,000 ringgit, maknanya kita memerlukan 300 orang sahaja. 300 orang, seorang dia kena cari 1,000 ringgit, tak banyak. Kita nak 300 orang, seorang 10,000 bat. Carilah seorang 10,000 bat. 300 orang tuan-tuan, selesai dah madrasah kita ni. Selesai dah madrasah kita ni tuan-tuan. 300 orang. Saya yakin. Patut kita kena jadi orang yang ada duit. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, hidup di dunia dalam keadaan zuhud. Bagaimana nak zuhud? Kamu ambil dunia, jangan lupa kepada Allah, jangan lupa kepada aku, kata Allah. Sebab apa dia? Sebab harta dengan anak pinak ni Allah Ta'ala sebut pula dalam ayat lain, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah Ta'ala sebut, silakan ambil dunia, silakan cari harta benda, silakan beranak bagi ramai-ramai, bela anak, tapi jangan lupa kepada aku. Kerana apa? Harta benda dan anak pinakmu kamu balik di akhirat kelak, pada hari akhirat, negeri akhirat. Di sana harta benda dan anak pinak tak ada guna dah. Kumpul harta benda banyak-banyak, tiba-tiba mati, duit nak buat apa? Tak tahulah, saya tak pernah tengok orang di sini meninggal dunia, orang Islam di sini meninggal dunia macam mana dikebumikan, saya tak tahu. Cuma yang saya tahu di Malaysia, dia bawa 3 helai kain kapan balik, duduk dalam kandar, bubuh dalam liang lahat, tutup dengan tanah, orang balik sama sini bapa. Tak tahulah kalau di sini orang bubuh duit ke, bubuh kad bank ke dalam kain kapan tu. Sebab tu kata pepatah Arab, al-kafanu la jaibalah, kain kapan tidak berpokit, kata pepatah Arab. Kain kapan tidak berpokit. Hujan pula. Saya kalau di Malaysia ni, kalau hujan saya syarah sampai hujan berhenti. Sebab kalau saya berhenti, hujan masih turun, tuan-tuan tak boleh nak balik rumah. Sebab mari naik motor, kita syarah sampai hujan berhenti, boleh? Boleh?
Kalau hujan berhenti jam 12 lah kita berhenti boleh? Tuan-tuan tunggu. Tuan-tuan tunggu. Jam 10 saya nak balik. Tuan-tuan tunggulah sampai jam 12. Saya nak balik esok maklum oi, pakcik oi. Pagi-pagi buta, border buka esok. Tuan-tuan boleh cek dalam sistem immigration Thailand dan Malaysia. Orang pertama yang akan keluar daripada bumi Thailand menggunakan sempadan sini adalah saya. Malam ni saya nak pergi tidur dekat depan pintu border. Buka-buka saya masuk terus Malaysia. Esok pagi saya ada ceramah pula di sana tuan-tuan. Balik-balik Nabi pepatah Arab kata, kain kapan tidak berbukit. Makcik mati, makcik oi, tak ada nak buat balik apa. Cincin emas tinggal, gelang emas tinggal, rantai emas tinggal, subang emas tinggal. Tak ada buat balik apa makcik oi. Yang bawa balik amalan kita lah, sama ada baik ataupun buruk, itu saja yang kita bawa balik. Tinggal harta benda dekat orang hidup, bergaduh orang hidup kerana harta benda kita. Makcik percaya ke tok laki makcik tu bila makcik mati tak menikah lain? Percaya ke tak? Hai, percaya ke tak? Nganga. Saya bukan suruh nganga, saya suruh tak jawab. Percaya ke tak? Percaya? Kuat-kuat, percaya ke tak? Tak percaya. Maknanya tuan-tuan, tak boleh diharap. Hei, dia menikah lain. Rantai mah yang makcik pegang tu, yang beli tu, dia bagi dekat isteri baru dia. Makcik tu dalam kubur, baru padan muka. Padan muka. Hei, padan muka. Orang suruh wakaf, tak mau, kedekut. Bukan orang sini lah, orang tempat lain. Ni saya tak kata kat tuan-tuan ni, saya kata kat orang lain. Tuan-tuan insya-Allah sama. Ni, pakcik, saya nak tanya. Simpan duit banyak-banyak dalam bank, sampai tak buat khairat, kebajikan untuk kita bawa balik ke akhirat. Simpanlah. Orang nak buat masjid tak bagi, orang nak buat sekolah tak bagi, orang nak buat naksah tak bagi. Simpan duit. Bila pak cik mati, harap dah isteri kita tak kahwin lain? Harap ke tak? Harap ke tak? Pasal apa tok laki sini tak ramai? Ramai mak cik apa? Kau orang betul ni pakat nikah seorang dua. Pak cik meninggal, duduk dalam kubur. Mak cik nikah baru, dia dapat suami baru. Duit mak cik suami baru dia dah guna. Pergi umrah dua-dua orang mereka, padan muka. Masa hidup di dunia ni umrah pun tak nak pergi, kedekut. Bakhil. Sebab tu tuan-tuan, penyakit kedekut ni dia tak kira siapa, semua kena. Tuan-tuan kenal tak Allah Yarham P. Ramli? Kenal ke tak? Kenal ke tak? Sini duk tengok tak filem dia? Tengok kan? Ada filem dia, nama dia Labu Labi. Bisa tengok tak? Bisa tengok? Bapa saya tengok apa? Bapa tengok, yang lain confirm tengok. Saya tak tahulah P. Ramli ni tuan-tuan, Allah Yarham ni. Bagi saya lah bapak, dia ni wali filem kot. Dia buat semua cerita yang kena kepada kita hari ni. Contoh, cuba tengok filem Labu Labi. Ada dua orang pembantu kepada satu orang Pak Haji. Pak Haji itu nama Haji apa? Haji apa? Haji Bakhil. Haji Bakhil, dia ada dua pembantu. Nama dia Labu, nama dia Labi. Yang lakonkan itu Allah Yarham P. Ramli dengan Allah Yarham M. Zain. Lepas ada ketua, bos lepas nama Pak Haji Bakhil. Sebab apa P. Ramli letak nama Haji Bakhil? Dia tak letak nama Datuk Bakhil.
Dia tak letak nama Datuk Seri Bakhil. Dia tak letak nama Tan Sri Bakhil. Tak, dia letak Haji Bakhil. Dan cuba tengok, cuba fikir, sebab apa dia letak nama Haji Bakhil? Nak bagi tahu kepada kita, haji ni orang yang ada ilmu agama lah. Haji ni tuan-tuan, orang yang pernah pergi buat kerja haji, orang yang ada ilmu agama pun tak terlepas daripada penyakit bakhil bin kedekut. Tuan-tuan tengok, bila mana cikgu sekolah anak yatim tu mai jumpa dia nak minta sumbangan, dia duduk tengah menari dengan gambar Cikgu Murni. Datang dua orang minta sumbangan, cikgu lelaki mai daripada sekolah anak yatim, duduk tengah sihat-sihat, tiba-tiba demam terus. Hai, selimut aku lah bu. Hai, sejuk. Bila naik cikgu sekolah anak yatim tu datang nak minta sumbangan. Oh, sumbangan cikgu ya. Ya Pak Haji, sumbangan. Lebih tengok duit dalam poket seluar aku Labi. Labi pun cek. Ada berapa ringgit tuan-tuan? Ada berapa ringgit? RM1. RM1 sini berapa kok? 8 kok tu lah. 10 kok. 10 kok. Labi kata Pak Haji, ada RM1 Pak Haji. RM1, bagus, sihat. Tadi demam, ambil duit aku lebih. Bila abang kata RM1, bagus, 10 kok, bagi kepada cikgu. Cikgu tu pegang, Pak Haji, RM1 ya Pak Haji. Dia boleh jawab, budak-budak tak boleh pegang duit banyak-banyak. Tuan-tuan pun gelak, kah gelak. Tuan-tuan pergi sembahyang Jumaat, tabung masjid lintas depan tuan-tuan. Tuan-tuan bubuh berapa? Tuan-tuan bubuh 1000 bat, 100 bat, kan 10 bat, 10 kau. Serupa tuan-tuan ngaji bakhil tu. Betul ke tak? Ni malam ni kita nak lancar derma ni tuan-tuan. Ni lancar derma nak buat sekolah ni. Saya nak cek tengok berapa bat tuan-tuan nak bagi malam ni. Saya daripada Malaysia. Ni bapa duduk sebelah saya. Bapa, malam ni kita nak lancar dana. Mana dia yang nak kutip derma? Mana dia? Petugas, mana dia? Ada petugas yang nak kutip derma? Saya nak lancar ni ada? Tak ada. Tak ada. Ada ke tak yang nak kutip derma malam ni? Ada. Mana? Saya nak tengok. Mana? Petugas. Cepat. Kita nak kutip malam ni. Tak cukup 3 juta bat, kita jangan berhenti ceramah. Kita kutip sampai cukup malam ni. Mana petugas? Saya malam ni tuan-tuan, daripada Malaysia. Baba Haji Karim, hamba daripada Malaysia. Saya nak bagi juga untuk pembangunan masjid malam ni. Saya nak bagi daripada Yayasan Ar-Riyadah, yayasan saya. Saya hubungi petang tadi. Saya kata malam ni saya nak ceramah di Betong, Thailand. Madrasah sana nak kutip dana, nak bangunkan sekolah, nak bagi ke tak? Mereka kata, Ustaz, kita bagi. Saya tak ada apa-apa. Saya kata saya tidak ada apa-apa kepentingan tuan-tuan untuk sekolah ni. Saya tak ada. Anak saya pun tak mengaji dekat sekolah ni. Saya pun tak makan gaji dengan sekolah ni. Adik-beradik keturunan saya pun tak mengaji dengan sekolah ni tuan-tuan. Saya tidak ada kepentingan dengan sekolah ni. Tapi kerana apa yang saya nak bagi? Kerana saya memikirkan anak bangsa saya di bumi Betong ini nak belajar. Anak bangsa Melayu di bumi Betong, anak umat-umat Islam di Betong nak belajar. Tanggungjawab saya memastikan di sini ada pusat pengajian Islam. Dengan ini saya mengisytiharkan, insya-Allah dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim,
kami daripada pihak Yayasan Ar-Riyadah untuk peringkat awal bersetuju untuk menyumbangkan sebanyak 30,000 baht untuk pembangunan sekolah ini, bapa. 30,000 baht untuk pembangunan Madrasah Darus Saadah ini. Insya-Allah saya akan serah dalam masa 1 minggu daripada sekarang, bapa. InsyaAllah. Ini saya daripada Malaysia. Peringkat awal. Orang Malaysia kata round pertama. InsyaAllah ada round yang kedua, ada round yang ketiga, sehingga madrasah ni siap. InsyaAllah saya berjanji. Ini untuk round yang pertama. Kehadiran saya kali yang pertama ke sini, saya bagi 30,000 baht. Bukan tuan-tuan yang duduk di bawah kemah tak mau nak tengok madrasah ni siap, tuan-tuan. Jadi kalau saya boleh cari 3,000 ringgit, 30,000 baht, saya tinggalkan kepada tuan-tuan 270,000 ringgit, 2.7 juta baht. Tuan-tuan kena cari. Boleh ke tak? Tolong. Boleh ke tak, tuan-tuan? Boleh. Insya. Mana petugas-petugas, sila berjumpa dengan hadirin yang datang pada malam ini. Tuan-tuan bagilah, tuan-tuan. Saya nak cerita dekat tuan-tuan lah. Saya di Malaysia, saya ada namanya Yayasan Ar-Riyadah. Di bawah yayasan ni, tuan-tuan, kita ada pusat pengajian. Ada 5 pusat pengajian. Salah satunya namanya Ma'had Tahfiz Ar-Riyadah. Saya nak cerita pengalaman saya membangunkan sekolah malam ni. Saya nak cerita dekat tuan-tuan. Ayah saya amanahkan, dia bagi dekat saya tanah dia. Dia kata, Usam, ni tanah baba ni. Saya panggil dia baba. Baba amanahkan kepada hang tanah ni, mudirikanlah sekolah agama tahfiz. Yang ni untuk baba bawa balik pergi akhirat, mu buat. Dia bagi tanah. Tanah dia ni, tuan-tuan, tanah tu bukan tanah macam ni, tanah paya tu. Di sini panggil apa? Paya tu lembah tu. Air banyak lah. Saya duk tengok kemarau macam mana pun lembah tu dia tak kering. Saya kata dekat dia, kata, baba, ya, tanah yang baba bagi ni bukan kata orang tak pernah mari, babi pun tak pernah lintas. Lembah dalam ni. Dia kata, cakap banyak, buat sudah lah. Saya tanya dia nak cari duit mana. Dia kata, nah, ambil duit aku 20,000 ringgit. Dia bagi masa tu tahun 2012, 10 tahun dah. 2011. Dia kata, nah, ambil duit aku 20,000. Mau bagi pitihmu sama. Dia kata 20,000, 40,000 ringgit, 400,000 baht. Buat. Saya pun buat. Saya kutip duit seorang saya, ya tuan-tuan. Bulan Ramadan saya kutip duit di Kuala Lumpur. Saya pergi ceramah bulan Ramadan. Saya khabar dekat orang sana, kata saya nak buat sekolah agama, saya nak buat Ma'had Tahfiz. Tuan-tuan yang nak bagi duit dialu-alukan, dipersilakan. Bulan Ramadan tu saja saya bawa balik, sebulan saya tazkirah di sana. Pada tahun itu 1 juta ringgit lebih saya bawa balik. Seorang saya boleh kutip. Bukan tuan-tuan ramai-ramai nak kutip 300,000 ringgit, 3 juta baht ni tak sesat. Saya seorang boleh kutip 10 juta. Saya balik bangun. Masa saya nak kutip dia, saya nak cerita dekat tuan-tuan. Saya tak pernah dapat daripada orang kaya. Saya tak harap daripada orang kaya. Jutawan, hartawan, semua saya tak harap.
yang bantu saya ni orang-orang kampung macam tuan-tuan ni, yang noreh getah, yang buat sawah padi, yang cucuk tanam, yang jual ulang, yang jual buah. Inilah pendokong-pendokong dan penyokong kepada institusi pengajian yang saya buat tu. Yang kaya mungkin mereka bantu banyak tempat lain. Orang kampung macam tuan-tuan, yang mari bagi RM10, yang bagi RM100, yang bagi RM1,000, yang bagi RM500, yang bagi RM300. Orang kampung macam mokcik-mokcik ni, macam bokcik-bokcik ni, orang kampung. Ada satu orang makcik ni di Langkawi, Kedah. Dia panggil saya, dia duduk dekat kampung, nama kampung tu Candek Kura. Saya pergi mengajak, dia jumpa saya dekat masjid. Dia kata, Ustaz nak buat sekolah agama ke? Ya makcik. Ustaz nak buat ma'had tahfiz yang mengajar Al-Quran tu ke? Ya makcik. Ustaz, makcik tak bawa duit malam ni. Esok Ustaz boleh tak pergi ke rumah makcik, makcik nak bagi? Saya kata boleh makcik, boleh. Saya kata boleh. Rumah makcik di mana? Dia pun bagi tahu. Tabung jalan, tuan-tuan, slow bubuh duit. Makcik tengok dalam beg tu yang paling besar, makcik nak bubuh. Jangan bubuh yang paling kecil, yang paling besar, makcik, insya-Allah. Ada sikit bagi sikit, ada banyak bagi banyak, insya-Allah. Allah Taala balas kebaikan tu, insya-Allah. Saya sambung cerita. Makcik tu kata, Ustaz boleh tak pergi rumah makcik? Saya pun kata, insya-Allah esok saya akan pergi ke rumah makcik. Esok saya pun pergi, tuan-tuan. Rumah dia rumah kampung dhaif saja, rumah kayu. Dia kata, Ustaz jangan naik rumah makcik, Ustaz tu badan besar, nanti runtuh rumah makcik. Dia kata, Ustaz duduk bawah. Saya pun duduk bawah. Dia pegang duit. Bubuh dulu. Jumpa semua orang, slow, jangan laju-laju. Jumpa semua orang, bagi semua orang boleh bubuh duit. Slow jumpa. Kalau nak mudah adik, bagi tabung tu dia berjalan. Jalan adik tunggu belakang. Semua pegang tabung tu. Bagi dia berjalan. Tolak tabung tu. Adik tunggu belakang. Jangan tak tunggu pula. Tolak makcik, tolak slow makcik. Tolak slow. Bagi berjalan gitu. Ni yang tengah ni tak berjalan pun tabung. Jalan belah ni dulu, habis berjalan belah ni, bagi berjalan. Nak lintas tu payah depan orang perempuan, duk belaga betih, bagi berjalan. Okey, baik. Saya kata, makcik nak bagi apa? Dia kata, Ustaz, makcik nak bagi barang sikit, bagi benda sikit. Saya kata, tak apa makcik. Dia pun bagi dekat saya satu bungkus dengan surat khabar tu, seketui tu dia bagi kat saya. Dia tak wayak apa dia dalam surat khabar tu, dia tak bagi tahu. Saya duk ingatkan dia bagi kuih, dia bagi cucuk. Saya pun ambil, letak dalam kereta. Saya pergi makan, benda tu duduk dalam kereta. Saya naik kereta, saya buka tuan-tuan. Saya tengok dalam tu ni, dia bagi dekat saya duit RM25,000 Malaysia, kalau saya tak silap. Kalau saya ingat, saya lah tahun 2012 tu, 10 tahun yang lalu. RM25,000, RM250,000 baht. Macam tu lah apa-apa. Orang susah. Bagi RM25,000, 250 baht. Ni saya nak cerita dekat tuan-tuan. Orang Langkawi buat. Tuan-tuan duduk di Bentong ni pun boleh buat. Orang susah. Hari tu saya nak balik rumah saya di sana, nak naik feri. Saya beritahu dekat sahabat saya, Allah yarham. Saya kata dekat dia pun meninggal dah. Saya kata, Abang Nohan, bawa saya pergi rumah makcik tu balik. Saya nak jumpa makcik tu.
Dekat-dekat Zohor saya sampai. Saya kata, makcik, banyak sangat makcik bagi ni. Saya nak ambil pun tak sampai hati. Sebab makcik ni susah. Saya kata, makcik, ambil dah sikit makcik guna, sikit kita buat untuk akhirat. Dia kata, ustaz, makcik tak mau dah. Makcik nak bagi ke ustaz. Ambil. Ustaz buatlah untuk makcik. Saya tanya dia, makcik ambil duit mana makcik? Dia kata, ustaz, makcik ni menikah dengan pokcik dulu ni. Allah Ta'ala uji kami tak ada anak. Nikah lama, makcik tak beranak. Duduk makcik dengan pokcik. Pokcik dah setahun dah meninggal ustaz. Tinggal makcik seorang-seorang. Makcik pun tua dah, makcik pun tak sihat. Ni makcik ada tanah ni ustaz, yang makcik duduk ni tanah makcik. Mak kepada makcik tinggal tanah ni tanah pusaka. Makcik tak ada anak. Tak ada anak. Cucu lagi tak ada lah, anak pun tak ada. Ni makcik nak buat apa kata ni ustaz? Makcik nak buat balik berjumpa dengan Allah kata ni ustaz. Makcik tinggal tanah ni dia tak sempat buat kebajikan. Pokcik tinggal tanah ni tak sempat buat kebajikan. Makcik nak tinggal tanah ni ustaz, makcik nak tanah ni jadi kebajikan. Jadi makcik jual tanah ni ustaz dekat satu orang. Tu saya kata, ni makcik jual, makcik duduk macam mana? Makcik buat perjanjian dengan dia, selagi mana makcik hidup, makcik nak tumpang duduk atas tanah ni, makcik tak ada rumah. Nanti makcik meninggal, ambil lah tanah ni. Makcik jual banyak mana? Dia bagi tahu lah, ada 5 buah sekolah, sebuah masjid yang tengah duk buat, dia bahagi duit tu. Last ni makcik nak bagi ke ustaz 25,000. Ni makcik simpan lebih kurang dalam 10,000 untuk makcik nak hidup. Kalau makcik nak mati pun ada dah duit khairat. Saya pun balik. Bulan depan saya pergi pula nak mengajar. Saya bagi tahu dekat sahabat saya tu. Saya kata, Abang Non, jom kita jumpa makcik tu. Kami pun daripada tu pergi lintas depan rumah dia. Gigi jumpa dengan orang kata, ustaz, makcik tu meninggal dah ustaz, 2 minggu dah meninggal dah. Tuan-tuan, dia sempat buat persiapan untuk dia meninggal. Saya nak tanya diri saya hari ini. Saya nak tanya kepada ayah-ayah yang berada di bawah kemah. Saya nak tanya kepada ibu-ibu yang berada di bawah kemah. Ayah, ibu, makcik, pakcik, kita nak balik bertemu dengan Allah. Apa persiapan yang kita nak bawa balik? Tuan-tuan jangan takut mati. Ni masalah tuan-tuan, takut mati. Oh ustaz, takut nak mati ustaz. Mu takut pun mu mampu, mu tak takut pun mu mampu. Payah sangat nak faham. Mu takut pun mu mati, mu tak takut pun mu mati. Betul ke tak? Betul ke tak? Sini dia panggil apa? Mati kau mampu? Boleh belakang apa kata? Mati pun boleh, mampu pun boleh. Pasal bapa kata boleh belakang, saya ambil mampu lah. Mu berani pun mu mampu, mu tak berani, mu takut pun mu mampu. Habis tu yang nak takut buat apa? Oh pelik, oh takut ustaz, takut nak mati ustaz. Awak mu takut, kata mu mati, mu tak mati ke? Mati. Yang kena takut ni tuan-tuan, bekalan nak mati tu tak cukup. Takut apa mati? Oh dia dah pergi mengaji, dia kata nak tanya ni, tanda-tanda mati ni ke apa? Oh dia kata saya tak mati lagi ustaz. Saya ni ustaz sihat. Hei makcik, syarat nak mati bukan sakit.
jangan duk kata yang sihat tak mati. Saya sihat ustaz. Berlama ramai orang yang sihat mampu dulu. Hak duk sakit tak mampu. Ada orang kencing manis 40 tahun tak mampu tuan-tuan. Mai budak muda kencing kahwin 4 hari mampu tuan-tuan kena kata. Tak ada. Ustaz, saya muda, saya tak mati. Syarat mati bukan tua. Awak mu ingat mu muda mu tak mampu? Mampu. Hak tua tak mati-mati, yang muda mampu dulu. Dalam masyarakat, dalam kampung tuan-tuan, dalam tempat tuan-tuan ni, saya nak tanya, ada tak yang anak-anak mati dulu daripada mak bapak? Ada ke tak? Ada ke tak? Ada. Syarat mati bukan tua. Syarat mati dah, bukan hang sakit dah. No. Ustaz, ya. Syarat mati itu apa dia ustaz? Syarat mu mati bila mana mu hidup. Tanda mu nak mati bila mana mu hidup. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Allahu Akbar ustaz. Takutnya ustaz. Mu takut ke apa? Takut ustaz persiapan saya nak mati tak cukup ustaz. Baru betul takut tu. Ni duk takut amalan tak buat. Takut ke apa ke tu? Takut saja. Boleh dah nak kecek sini oh. Sikit lagi kalau nikah ni boleh kecek terus kan ni. Ni ceramah tak sampai sejam pun dah boleh bunyi betul dah ni. Bagi menikah orang betul, kecek comel lalu lah. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, rasa-rasa kita bolehkah duduk dalam kubur, aman dalam kubur, dan di akhirat kelak boleh masuk syurga dengan ibadat salat kita? Rasa-rasa tuan-tuan cukup ke tak? Pakcik, cukup ke tak? Cukup ke tak? Tak. Cuba cek tengok kita punya kualiti solat, khusyuk ke mana? Tengah solat dalam masjid, hati rata berjalan. Semayang di betung, hati di hanyai. Serupa kami di Malaysia tu pun, tengah semayang asar dalam masjid, Allahu Akbar. Waktu yang terbaik nak fikir waktu solat. Lori tanah lalu atas jalan. Dalam hati kata, tanah merah selori berapa dia mau jual lah ni. Belakang rumah aku kena 4 lori, hujan ayak tak naik dah, dia kata. Dalam solat. Ni mokcik-mokcik tengah solat Zuhur, dengar kucing masuk ke dapur, tak khusyuk dah. Ikan goreng tu habis lagi kucing makan. Tak ada. Tengah duk solat, kawan sebelah mengandung. Besarnya perut dia, berapa bulan dah ni? Tak ada. Tuan-tuan rasa kita boleh masuk syurga dengan ibadat solat kita? Rasa-rasa ni bapa, lepas ke tak dengan solat kita nak masuk syurga? Agak-agak cukup ke tak? Saya jawab untuk diri saya, tak cukup. Dengan solat saya tak cukup saya nak masuk syurga. Cek lagi apa dia? Apa dia? Cek lagi apa dia yang kita nak masuk syurga? Rasa-rasa cukup tak dengan ibadat puasa kita untuk masuk dalam syurga? Puasa. Rasa-rasa makcik lepaskan nak masuk syurga dengan puasa kita? Allah ustaz, tak lepas ustaz. Puasa yang makcik buat Ramadan ya ustaz. Oi, Isnin Khamis tak buat, hari-hari lain tak buat. Harap Ramadan ya, sunat haram tak buat. Rasa-rasa bolehkah masuk syurga dengan ibadat puasa kita?
tak cukup. Nah, tolak pula. Cukupkah dengan ibadat Al-Quran kita, baca Al-Quran kita nak masuk dalam syurga? Tak cukup. Mokcik, oi mokcik, hari ni baca Quran dengan baca Facebook mana banyak? Jawab betul-betul dengan nak bohong saya. Banyak dah orang bohong saya, 3 hari lepas bohong mati. Mampu. Hari ni baca Quran berapa jam mokcik? Oi mokcik, hari ni baca Facebook berapa jam? Cuba cek. Mesti buat tuan-tuan diam. Jawab lah. Ustaz, Quran hari ni haram tak baca lagi Ustaz. Facebook baca daripada pagi sampai ke malam. Tengah kita ceramah pun dia duk baca Facebook. Duk ambil gambar kita boh dalam Facebook. Alhamdulillah dapat mendengar majlis ilmu. Mu bukan dengar, mu main Facebook. Duk bohong orang. Bolehkah masuk? Tak ada Ustaz. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak masuk rumah tuan-tuan kalau tak ada kunci, boleh masuk ke tak? Boleh masuk ke tak? Tak boleh. Tuan-tuan nak masuk syurga, tuan-tuan cari tak lagi kunci syurga atas dunia ni? Nak masuk rumah tak ada kunci, tak boleh masuk. Nak masuk kereta tak ada kunci, tak boleh masuk. Agak-agak tuan-tuan, tak ada kunci, tuan-tuan nak masuk syurga, boleh masuk ke tak? Jawab. Duk bunyi, ya Allah, kalau aku mati, ya Allah, masuklah aku dalam syurga. Syurga bukan kata pokmu. Minta boleh masuk kalau tak ada usaha. Kalau syurga kata pokmu, mudahlah. Mati pokmu, syurga boleh kamu pusaka. Setuju ke tak? Syurga bukan kata kerajaan. Kalau syurga kata kerajaan, pilihan raya, wakil rakyat datang kempen, kita minta syurga, mereka bagi. Ni macam kami di Malaysia ni, dekat pilihan raya dah ni. Turun undilah saya. Saya akan jaga tuan-tuan. Kita mendengar ceramah. Tuan-tuan nak apa? Kami nak syurga. Kalau syurga hak kerajaan, mudah, pilihan raya dapat. Syurga bukan kata pokmu, syurga bukan kata tukmu, syurga kata Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk syurga kena cari kunci. Nabi kata di antara kunci syurga, Nabi kata adalah perbanyakkan bersedekah. Sekarang ni tuan-tuan, orang takut nak sedekah tuan-tuan. Orang takut. Saya kalau cerita bab sedekah ni tuan-tuan, saya rasa nak marah. Sebab apa dia? Orang kita banyak takut nak sedekah. Dia takut. Manusia janji dia percaya, Rasulullah janji dia tak percaya. Ni masalah kita hari ni. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama besar bumi Mesir, dia kata apa dia? Krisis. Sini nak panggil apa dah, kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil krisis, dalam bahasa Malaysia pun dia panggil krisis. Sini dia tak tahu lah. Tuan-tuan faham tak krisis? Mojib faham tak krisis? Tak faham no? Apa dia bahasa sini? Masalah. Boleh faham tak masalah? Sini panggil apa masalah? Masalah jugalah. Masalah jugalah. Masalah umat akhir zaman ni, masalah. Kita diduduk pada fasa akhir zaman, pada zaman akhir zaman. Setuju ke tak? Ni fitnah akhir zaman ni berlambak, makcik oi, akhir zaman ni berlambak. Fitnah akhir zaman ni, fitnah dengan menatang ni natal ni natal ni. Ni telefon ni natal ni. Salah. Dulu nak main judi kena pergi kedai, sekarang main judi dalam telefon dia. Betul tak? Dulu nak cari tino kena pergi no kelak-kelak, sekarang nak dapat tino dalam handphone dia. Syekh
Muhammad Al-Ghazali kata, masalah umat di akhir zaman ni antaranya apa dia? Masalah keyakinan kepada agama, masalah keyakinan kepada Allah, masalah keyakinan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sambut Maulid Rasul tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun sambut Maulid Rasul. Belarak, marhaban, janji, qasidah, sambut. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Bagus. Bagus dah ustaz sambut. Bagus. Tapi adakah sekadar sambutan kalau kita tidak ada keyakinan kepada Nabi SAW? Tuan-tuan, cuba tanya diri kita, yakin tak dengan Rasulullah? Yakin tak? Yakin ustaz, betul ke? Betul ustaz, mu tipu. Tipu dia panggil apa? Berdoa. Tipu ke? Tipu. Minta maaf bapa, kena tanya bapa, takut orang tak faham. Kita ceramah sampai peluh, mu tak faham, mampu. Rugi, tinggal orang puan kat rumah, nak ngiri ceramah kat betul, kata orang betul tak faham, rugi ya. Tapi saya tengok tuan-tuan macam faham. Mocik faham ke tak? Faham ke tak? Faham. Betul ke? Kau saja nak pergi saya suka. Habis ceramah, cik tanya dia, nanti tu sebut kapur tu harap tak faham bahasa. Sahabut tak faham. Faham tak? Cuba tanya kepada diri kita, yakin tak kepada janji-janji baginda sallallahu alaihi wasallam? Yakin ustaz? Ya ke? Ya ustaz, mubdoa, mubohong. Nak siapa nangis lah. Lewat dah dia kata sudahlah ustaz. Oh, sudah lah. 2 ustaz dah ceramah malam ni. 3 minit kita berhenti. Tuan-tuan, contoh saya kata, tuan-tuan ada penyakit, ada sakit, cik manis, darah tinggi, jantung, sakit lah. Tuan-tuan sanggup habis duit pergi berubat? Ya, bagus. Ikhtiar kita berubat. Cuma Nabi SAW bersebut, tuan-tuan pergi berubat, janganlah tak berubat. Ikhtiar, jumpa doktor, doktor bagi ubat, kita makan ubat, sembuh penyakit kita. Cuma Nabi SAW bersebut, Nabi kata pada dia, wadawu mardakum bis sadaqah, dan ubatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Tuan-tuan yakin tak? Tuan-tuan bagi sedekah tadi dalam tabung, penyakit tuan-tuan Allah Ta'ala sembuh. Tuan-tuan yakin ke tak? Yakin ustaz. Ya ke? Ya ustaz. Jawab dengan jujur, jangan munafik, jangan hipokrit, kata orang Malaysia. Jangan hipokrit. Cakap betul-betul mu yakin ke tak? Yakin ustaz. Ya ke? Ya ustaz. Mu yakin? Yakin. Mak di rumah, mak kamu di rumah sakit. Mak tuan-tuan sakit di rumah. Tadi tuan-tuan tabung jalan, tuan-tuan letak tak? Ya Allah, ni ibu aku di rumah sakit, ya Allah. Mak aku di rumah sakit, ya Allah. Ni aku letak duit ni, ya Allah. Barakah sedekah ni, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah, sembuhlah penyakit mak aku yang ada di rumah, ya Allah. Bukan saya wayak. Nabi bagi tahu, mu sedekah, penyakitmu sembuh. Nabi bagi tahu. Tuan-tuan percaya? Tuan-tuan kalau tak percaya pada Rasulullah, tuan-tuan nak percaya pada siapa lagi? Tuan-tuan cuba cakap. Ni kunci nak masuk syurga, tuan-tuan. Kalau nak masuk rumah tak ada kunci, tak boleh masuk. Nak masuk syurga tak ada kunci, boleh masuk ke tak? Jawapannya tak boleh masuk. Mari sama-sama kita sedekah. Dan yang terakhir saya nak sebut, dah sejam, dekat sejam setengah dah saya ceramah. Yang terakhir saya nak sebut, kita hidup ni tuan-tuan ada ibu dan ayah. Saya ada ayah, saya ada ibu. Alhamdulillah,
Allah Ta'ala bagi nikmat kepada saya. Apa dia nikmatnya Ustaz? Ibu dan ayah saya dua-dua masih hidup sekarang. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita sebagai anak yang soleh, dia kena berbakti kepada ibu dan ayah, sama ada ibu tu masih hidup dan ayah tu masih hidup ataupun telah pergi kedua-duanya. Sekarang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, cukup anak itu dianggap derhaka bila mana dalam sehari dia tidak mendoakan kepada ibu dan ayah dia yang telah pergi meninggalkan dia. Cukup ulama kata anak itu dianggap derhaka. Mak dan ayah dah tak ada tentang doa dah ini. Doa Ustaz, alhamdulillah. Ni peluang untuk kita mendabur bakti kepada ibu dan ayah. Sedekatun jariyah, amalan yang sampai walaupun orang tu telah pergi meninggalkan dia dunia. Kan Nabi kata, bila mati anak Adam, 3 amalan ni takkan putus. Hak lain semua habis. Maklum, makcik solat, makcik mati, habis, tak ada dah solat. Makcik baca Quran, mati, habis dah, tak baca dah Quran. Makcik puasa, mati, dah tak puasa dah. Tapi 3 amalan ni, kalau kita mati, walaupun kita tak buat, pahala tetap berterusan sampai. Apa dia? Yang pertama Nabi kata sedekatun jariyah, sedekah jariyah yang kita bubuh dalam tabung tadi ni. Selagi mana bangunan ni ada tuan-tuan, selama itulah pahala tetap akan sampai kepada tuan-tuan. Rugi sangatlah tuan-tuan. Oi, ada peluang nak buat kebajikan tak ambil. Nabi kata as-sa'ilu 'alal bar hadiyatun minallah. Kalau ada orang mai minta derma, kalau ada orang mai minta sedekah, kalau ada orang mai minta untuk buat kebajikan, itu hadiah daripada Allah untuk kamu. Wahai orang-orang ramong, wahai orang-orang betul, ini hadiah Allah kepada kalian. Jagalah, manfaatlah dengan sebaiknya. Ni yang pertama. Tuan-tuan bubuh duit untuk mak ayah. Ya Allah, ini duit yang aku bubuh, ya Allah, yang aku masukkan dalam tabung untuk pembangunan Pondok Darus Saadah ini, ya Allah. Aku niat untuk mak aku, ya Allah. Aku niat untuk ayahku, ya Allah. Ulama kata sampai ke dalam kubur mereka. Orang yang duduk dalam kubur seumpama orang yang lemas dalam air. Apa yang ada boleh dia berpaut, dia akan berpaut. Yang kedua Nabi kata ilmu yang bermanfaat. Selagi mana bangunan ini digunakan tuan-tuan, selagi mana bangunan ini digunakan untuk mengajak orang, selama itulah tuan-tuan dapat pahala. Yang ketiga, waladun salih yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan. Tuan-tuan cuba tengok dalam 3 benda ni, semuanya ada dalam bangunan ni. Sedekah jariah, ini yang kita nak buat. Ilmu yang bermanfaat, di sini kita nak ajar. Anak yang soleh, di sini kita nak lahirkan. 3 ni ada di sini. Jom, saya nak ajak kepada tuan-tuan semua, marilah sama-sama kita membantu menyelesaikan pembangunan Pondok Darus Saadah ini. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Kita tanam azam tuan-tuan. Saya datang daripada Malaysia, saya nak bantu rakyat-rakyat di Betong ni. Bukan tuan-tuan yang duduk di sini tuan-tuan nak mau bantu. Ini adalah amanah Allah untuk kita. Ini amanah Allah untuk saya. Ini amanah Allah untuk tuan-tuan. Sama-samalah kita buat tuan-tuan. Mudah-mudahan ini akan menjadi kesenangan kita, asbab kesenangan kita di dalam syurga. Ini antara asbab kita masuk ke syurga Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saya nak ulas sebagai penutup. Abdullah bin Abbas ketika mana dia mengulas ataupun dia menafsirkan ayat dalam surah Az-Zumar, kalau tak silap saya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara. Ayat tu kalau tak silap saya ada tafsir. Abdullah bin Abbas kata syurga ini dia ada 8 pintu.
Pintu yang pertama syurga, hanya 4 golongan yang boleh masuk. Atas pintu tu dia tertulis kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu yang pertama tu ada 4 golongan boleh masuk. Para rasul, para anbiya, orang yang mati syahid, dan orang yang rajin bersedekah. Orang yang rajin bersedekah ni insya-Allah masuk ke dalam syurga melalui pintu yang digunakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak masuk ke dalam syurga guna pintu mana? Pintu orang biasa ke pintu pemimpin? Kita ni kalau nak masuk dah tuan-tuan, contoh tuan-tuan nak masuk dalam istana raja. Istana raja ni dia ada macam-macam pintu. Yang ni pintu raja yang boleh masuk. Dengan pintu-pintu orang besar, orang kenamaan, raja-raja luar negara, pembesar-pembesar luar negara, boleh. Kalau tuan-tuan rakyat, tuan-tuan guna pintu yang ujung tu, tuan-tuan bayangkan satu hari raja benarkan kita masuk dalam istana dia menggunakan pintu dia, tuan-tuan rasa macam mana? Oi, bangga. Lift yang tuan-tuan nak naik, gunakan lift di raja. Oi, bangga. Macam itulah tuan-tuan nak masuk syurga menggunakan pintu yang digunakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi peluang ada di depan mata ni, sama-samalah ambil peluang. Sama-samalah kita jaga, sama-samalah kita rebut pahala ni. Saya rasa cukuplah sekadar ini dulu tuan-tuan. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala memberkati bumi ini tuan-tuan, ni bumi Ramung ini dengan asbab adanya pusat-pusat pengajian seperti ini tuan-tuan. Inilah di antara tempat yang terhindarnya bala Allah Taala nak turun dalam kampung ni. Kalau tak ada lah pusat-pusat pengajian macam ni tuan-tuan, apa nak jadi orang kampung kita? Apa nak jadi masyarakat kita? Barakah Allah Ta'ala nak turun bagaimana tuan-tuan? Inilah di antara sebab barakah Allah Ta'ala turun. Saya doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kejayaan kepada pihak pondok Darus Saadah ini untuk mencari dana, menyiapkan pondok ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan dan Allah Ta'ala memberikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya kepada tuan-tuan yang telah menyampaikan sumbangan tadi. Doa saya dan doa kita bersama kepada kita yang menyumbang ni, tuan-tuan yang menyumbang, saya yang menyumbang ni tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan segala permintaan-permintaan dan hajat kita semua. Amin. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita dalam ketaatan. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memurahkan rezeki kita. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghindarkan kita daripada bala bencana. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kubur kita sebagai taman-taman syurga. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bangkitkan kita di akhirat kelak bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan mudah-mudahan destinasi terakhir kita di sana kelak adalah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Semohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa di lain masa, di lain ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Pihak majlis mengucap ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Husain bin Datuk Syekh Badaruddin selaku Ketua Pondok Tahfiz dan Ilmu Sunni dari Jitra Kedah, Malaysia, yang telah memberi ceramah, memberi ilmu kepada kita pada malam ini. Masya Allah, kalau kita dengar lebih kurang dekat 2 jam, banyak sekali ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan pihak madrasah mengucap terima kasih kepada Ustaz serta ahli jawatan kuasa pondoknya yang telah memberi sumbangan juga pada madrasah kita pada malam ini dengan jumlah RM30,000, dekat 300,000, 200,000 lebih. Masya Allah, Ustaz mari ceramah beserta dengan beri sumbangan kepada madrasah kita. Jadi kita harap Allah Ta'ala akan memberi balasan kepada Ustaz di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah
kita harap esok ustaz kita akan pulang kelik di rumah dengan perjalanan dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Okey. Muslimin muslimat dan dirahmati Allah sekalian, sekali lagi pihak madrasah mengucap ribuan berterima kasih kepada saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan yang telah